Assalamualaikum dan hai, siaran Suara Wanita hari ini bersama dengan saya Malisa Sari dan sepanjang 30 minit ini kami akan bawakan kepada anda kisah, inspirasi, kejayaan wanita-wanita tempatan kita yang boleh menjadi inspirasi buat kita dan juga anda di luar sana. Dan anda juga boleh tonton kami secara langsung di platform siaran Suara Wanita dan anda juga boleh hantarkan sebarang pandangan, komen ataupun kritikan, insyaAllah kami akan bacakan di wanita@tvstv.my. Dan topik menarik yang kita nak kongsikan kepada anda yang menonton kami hari ini adalah berkenaan dengan beli belah dalam talian. Dan sudah pasti bukan saja-saja, malah anda juga memilih untuk selesa membeli belah dalam talian berbanding untuk kita keluar pergi ke mana-mana pusat beli belah terkemuka. Dan baru-baru ini sebenarnya Mel ada terbaca salah sebuah artikel di mana salah sebuah platform e-dagang terkemuka memberitahu rata-rata peniaga mendapat permintaan yang cukup tinggi daripada pembeli berikutan pembelian dalam talian ini mendapat kata orang permintaan yang lebih tinggi iaitu sebanyak 60%, iaitu 60 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lepas. Dan ini diakui gaya hidup, cara bekerja dan berbelanja dalam talian ini sebenarnya dalam kalangan kita telah berubah secara drastik. Dan Mel nak memperkenalkan salah seorang, saya gelarkan mungkin seorang usahawan wanita yang telah lama berkecimpung dalam perniagaan dalam talian ini. Dan saya memperkenalkan di sebelah kiri saya Puan Dayang Mariana, Abang Ismail. Terima kasih. Puan Dayang sihat? Sihat, Kerana alhamdulillah. sudi bersama kami dalam siaran Suara Wanita. Dan Puan Dayang, tadi kita ada bercerita sedikit berkenaan dengan pembelian dalam talian ini menjadi trend masa sekarang, lebih-lebih lagi dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Dan sebenarnya Puan Dayang setuju tak kalau Mel katakan pembelian dalam talian ini menjadi permintaan ramai sebenarnya buat mereka di luar sana? Ya, saya setuju. Sejak kebelakangan ini permintaan agak banyak, tinggi. Jadi macam mana Puan Dayang boleh tahu Puan Dayang ada capability untuk berniaga dalam talian ini? Kerana mendapat permintaan yang banyak daripada customer saya. Ada yang customer lama, ada yang customer yang baru daripada social media. Dari situ saya mendapati kebolehan saya untuk menjual barang bisnes saya. Okey. Dan kita tahu juga sebenarnya bila kita berniaga dalam talian ini pastinya kita ada mendapat sokongan, dorongan daripada orang-orang terdekat, lebih-lebih lagi keluarga kita ataupun mungkin boleh jadi suami ataupun kenalan kita. Siapa agaknya yang menjadi pendorong kepada Puan Dayang untuk memulakan bisnes dalam talian ini? Pendorong saya semestinya suami saya. Dia sangat positif dan mempercayai yang saya boleh melakukan apa yang saya minat. Because pada mulanya semua ini ialah sekadar hobi sahaja. Tapi bila saya menghadiri kursus dan mempelajari teknik-teknik semua dikupas, saya berkeyakinan saya boleh menjadikan ini sebagai bisnes saya. Okey. Dan kita pun nak tahu apa lagi menariknya perniagaan dalam talian ini, dan kabarnya perniagaan dalam talian yang dilakukan oleh Puan Dayang Mariana ini mendapat sambutan bukan sahaja dalam pasaran tempatan tetapi dengar kabarnya sudah terbang jauh ke France dan juga Hawaii. Nak tahu lebih lanjut, terus stay bersama kami dalam siaran Suara Wanita. Baik, bersua kembali dalam siaran Suara Wanita. Seperti biasa, siaran Suara Wanita ini akan mengangkat sebenarnya kisah-kisah inspirasi dan juga kejayaan wanita tempatan kita yang mungkin boleh menjadi inspirasi saya dan juga inspirasi anda di luar sana. Masih lagi bersama dengan saya Malisa Sari dan tetamu istimewa saya Puan Dayang Mariana yang sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan dalam talian ini selama lebih sejak 2014. Dan sebenarnya bukan sahaja pembelian secara dalam talian ini didominasi oleh mereka yang berada dalam negeri sahaja, tetapi dengar kabarnya sudah terbang jauh ke France dan juga Hawaii. Dan kita nak tanya kepada Tuan punya badan sendiri, agak-agaknya kita nak tahu juga macam mana Puan Dayang Mariana boleh melihat perniagaan dalam talian ini bukan sahaja memberi keuntungan tetapi memberi manfaat besar
kepada Puan Dayang Mariana? Ya, dengan pembelian online, kita boleh membahagikan masa kita ada sesuai untuk anak-anak, dan lebih sistematik, dan kita tidak perlu menyewa kedai. Dan daripada ini juga saya lebih dapat mengenali customer saya. Okey, maksudnya bila kita berniaga dalam talian ni, of course kita dah boleh cut cost everything, betul kan? Kalau kita menyewa kedai, kita kena bayar dalam jumlah yang banyak. Dan tadi pada awal siaran tadi, Mel ada berkongsi pembeli ataupun pelanggan-pelanggan Puan Dayang Mariana ini bukan saja daripada mereka dalam negeri, tapi dengan kabarnya sudah terbang jauh ke luar negara. Mungkin boleh cerita sedikit. Ya, ini terjadi bila ada customer saya, dia hendak membeli buah tangan kepada kawan dia yang jauh. So dia selepas dia memperkenalkan beg yang saya buat, mereka amat tertarik dan hendak menjadikan sebagai tanda hati, dan mereka membeli a few of them, and then dari situ seorang demi seorang yang berminat dengan kerja tangan saya. So maksudnya Puan Dayang Mariana ni bukan sahaja famous di kalangan mereka yang berada dalam Malaysia, tetapi juga di luar negara. Dan boleh tak kalau saya sendiri tahu, dan juga mungkin penonton di luar sana nak tahu juga, apa agaknya antara sebab-sebab utama barang-barangan yang dijual ataupun dipamerkan oleh Puan Dayang Mariana menjadi pilihan pembeli di luar sana? Kebanyakan yang di luar sana, maybe barang dia orang nampak macam biasa. Barang saya lebih more to personalization. Personalization maksudnya boleh meletak nama, and then boleh letakkan wishes dekat dust bag. So di situ kebanyakan customer yang memberi feedback dekat sofa, dekat Kuching, dekat Sarawak, tidak ada yang seumpama itu. Lebih-lebih lagi kalau kita nak buat tanda hati macam bag yang saya bagi Mel tadi, dia ada nama. So it's something from the heart. So macam Okey, kalau berkenaan dengan beli belah dalam talian ini pengalaman Mel sendiri, dan mungkin juga sama buat anda yang tengah menonton detik ini. Bila kita membeli belah dalam talian, pastinya kita nak barang sesuatu, of course kita nak kita beli hari ini, kita nak dapatkan hari itu juga, dan kita nak merasa sendiri bagaimana reka bentuk ataupun adakah selesa ataupun tidak, ataupun memenuhi ketidakpermintaan kita. Jadi kita nak tanya Tuan Badan sendiri, mencabar tak sebenarnya bila menjual ataupun mempromosikan sesuatu dalam talian? Memang mencabarkan. Kerana orang tidak dapat sentuh, tidak dapat tengok. So saya terpaksa rely on gambar. Ada juru kamera khas ke? Ambil gambar? Tidak ada. Saya kadang selepas mengambil beberapa gambar, keping gambar, saya akan bertanyakan kepada pendapat suami ataupun anak-anak, betul ke tak. And then kadang-kadang bila kita nak jual barang, kita mesti membuatkan customer kita berminat, jatuh hati dengan barang kita. Betul. Pak kata orang, dari mata jatuhkan ke hati. Oh, dari mata jatuh ke hati. Okey, siap ada pepatah lagi. Okey, kita tahu juga Puan Dayang Mariana sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan sebegini sejak 2014. Pastinya kita tahu juga bukan mudah, bukan senang kita nak tackle hati pelanggan kita supaya apa-apa sahaja barangan yang kita promosikan di platform talian ini menjadi, kata orang, pembelian yang secara berterusan, bukan sekali beli dah, nanti tak nak beli lagi dah. Jadi apa agaknya juga antara tips ataupun nasihat kepada mereka di luar sana supaya kita berniaga secara jujur lah, supaya adakah Puan Dayang Mariana menggunakan pendekatan selalu keep in touch dengan customer? Kita kena selalu up to date dengan customer. Katakan stok kita lambat sampai, kita kena beritahu dengan customer kita situasi yang sebenar. Kita tidak mahu customer kita tertunggu-tunggu apa masalahnya. Dan lagi satu tipsnya, jangan putus asa. Terus buat dan kena berkeyakinan yang kita dapat buat. Walaupun macam-macam halangan. Okey, saya rasa Puan Dayang Mariana juga mengakui bahawa pelanggan zaman sekarang ini cerewet, sedikit kata orang
kalau kurang puas hati boleh viral dekat betul. social media. Boleh tak cerita dengan kita sedikit apa pengalaman lucu yang Puan Dayang Mariana pernah hadapi bila mana mendapat pelanggan yang macam sedikit fussy? Alhamdulillah, so far pelanggan saya semuanya baik-baik. Dan sangat memahami. Yang menjadi masalahnya bila customer saya yang membeli daripada Semenanjung. Dia orang ingat saya ni dari KL. Bila dia cakap boleh COD tak? Boleh hantar tak? Cakap dia kena ambil masa 2-3 hari. Not more than 2-3 days. Sekarang ni dengan pos laju yang mendapat lambatkan permintaannya kan. So saya cakap salam satu seminggu. Tapi ada yang memahami, ada yang sampai dapat menunggu. Ada yang paksa cancel. Last minute cancel. Tapi saya pun kadang-kadang kenalah terima. Sejak perkara itu berlaku, apa yang saya kena buat, saya cakap saya based in Kuching. Kalau kena membeli belah barang saya, kena ada ample time. At least about 1 week to 10 days. So maksudnya macam ni, kalau saya nak membuat tempahan, membeli barang dalam talian ini, hari ni saya tempah, esok hari baru Puan Dayang akan buat ke, ataupun ambil masa juga tak untuk buat satu-satu produk tu? Ambil masa kerana barang saya semua handmade. And then ketelitian tu kena ada. Betul. Dan kita nak customer kita puas hati dengan kita punya kerja tangan. So, dia orang mesti memahami yang benda ni tidak dapat hari ni order, esok dapat. Especially yang tiffin tu, and then bag, and then ada saya menyediakan baby bag penan yang ada sulaman. Tu kena ambil masa. Dan design lagi, semua tu saya yang kena buat. Design dan tapi saya juga perlukan feedback daripada customer. Whether the designs are okay or not sebelum saya membuat sulaman tu, for example. Dan mungkin ramai juga tak tahu sebenarnya Puan Dayang Mariana ini banyak mendapat penghargaan dan juga pengiktirafan daripada nama-nama besar. Dan kita nak tahu sendiri daripada Puan Dayang Mariana apa agaknya pengiktirafan dan juga penghargaan ini, sebab kabarnya bukan saja daripada Malaysia, ada sertifikat ataupun sijil. Ya, saya telah menghadiri kursus to do daripada Italy yang membolehkan saya mengajar di Coupage from France. Saya telah mengambil kelas khusus daripada Coupage de Villa di Miri. Dan agaknya sambutan daripada pelanggan ataupun pembeli pula macam mana, kita nak tahu? Alhamdulillah, ramai yang suka and then membuat tempahan more than once. Ada juga yang untuk corporate gift, and then untuk hari raya, hari gawai, dia orang nak customizekan gift untuk corporate. Okey, kita nak tahu lagi apa juga antara risiko yang perlu ditangani oleh mereka yang berniaga dalam bidang talian ini. Jadi kita pada anda terus stay bersama kami dalam siaran Suara Wanita. Bersama kembali dalam siaran Suara Wanita bersama dengan saya Melissa Sari, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Sebarang komen, sebarang cadangan ataupun kritikan, insya-Allah kami akan kongsikan kepada anda terus ke wanita@tvstv.my. Masih lagi dalam topik beli belah dalam talian. Skop dia sangat besar, tapi kita mungkin nak kecilkan sikit di mana beli belah dalam talian ini bukan sahaja memberi keuntungan semata-mata, tetapi kita nak tahu juga apa manfaat di sebalik membeli belah dalam talian ini. Dan masih bersama dengan saya, Puan Dayang Mariana Abang Ismail, yang sudi berkongsi dengan kita manfaat yang kita akan peroleh daripada cerita ataupun kisah yang dikongsikan beliau. Okey, tadi kita nak tahu apa agaknya risiko ataupun senario yang biasa-biasa jadi bila kita berniaga dalam talian ini. Sudah pastinya, tiap kali kalau kita berniaga dalam talian kan, Puan Dayang, kita tak tahu pelanggan kita daripada mana, dia nak membuat tempahan berapa banyak. Pernah tak terdapat 1-2 pelanggan Puan Dayang Mariana dah buat tempahan, tiba-tiba,
lah Cancel. Puan. Cancel lah Puan. Boleh cerita sikit? Ada juga yang bila orang buat customize apron, dia tiba-tiba bila dah siap kita suruh membuat pembayaran, tak ada respons. Dan kita call lagi, tak ada respons. So kita anggap dia lah bukan rezeki kita. And then satu lagi, bila kita suruh buat pembayaran, dia orang cakap dah bayar, tapi duit tak masuk. Tapi barang dah siap. Barang dah siap. Tapi kadang-kadang kita dapat merasa kalau ada orang macam tak serius, serius buyer, kita akan dapat merasa yang kita ambil hold dulu. Bila dia buat pembayaran, baru kita buat. Okey. Macam mana agaknya Puan Dayang Mariana menangani risiko ataupun kebarangkalian yang kita sendiri macam tak boleh nak agak dah benda dah nak jadi ni. Macam mana Puan Dayang Mariana handle benda ni secara positif ni? Secara positifnya kita anggap dia tak ada rezeki. And then kalau dia boleh buat macam tu is pengajaran untuk kita. So before dia orang buat kita buat tempahan dia orang, kita kena get the address, get the name and suruh dia orang masukkan ke bank account kita 2-3 hari sebelum kita membuat tempahan tu. Okey, itu bukan saja peringatan kepada kita, malah kepada anda juga mungkin baru-baru saja lagi nak berkecimpung dalam bidang perniagaan dalam talian ataupun kepada pembeli ataupun pelanggan di luar sana yang membeli belah secara dalam talian. Dan kita dah tahu apa risiko, apa cabaran, apa juga manfaat. Sekarang ni kita nak tahu juga tiap kali bila kita nak mempromosikan sesuatu produk ini, mestilah kita nak barang kita nampak cantik, nampak elok. Ada tak Puan Dayang Mariana macam hire seseorang untuk ambil gambar ke ataupun mungkin mempromosikan produk ini di kedai-kedai ke ataupun mungkin menyertai kraft tangan, kempen kraft tangan ke, ada tak? Ya, saya ada menyertai kempen ataupun pop-up store yang sekarang ni pandemik. So kita buat di atas talian saja. Dan sekarang ni saya punya kerja tangan berada dekat Heritage Gallery. So dari sana orang boleh melihat kita punya barang-barangan dan dari situ kita dapat tempahan siapa yang berminat. Okey, kalau bercerita daripada tempahan pula, agak-agaknya kita pun nak tahu ini secara angka sahaja. Dalam satu hari, berapa banyak agaknya sesuatu produk yang Puan Dayang Mariana boleh buat? Dalam satu hari? Dalam satu hari. Satu hari. Ini bukan tempahan tau. Ini kira macam kita buat saya suka-suka untuk display sahaja. Dalam satu hari. Berapa banyak boleh buat? Kalau bag dapat buat sama 2-3 hari, 2-3. And then kalau yang tiffin tu kena buat satu je. Satu saja. Kerana dia punya very complicated. Dan daripada mana Puan Dayang Mariana mendapat inspirasi nak menghasilkan sesuatu produk itu supaya bukan saja cantik kita letak dalam Instagram, dalam Facebook ke ataupun Twitter, tetapi cantik bila kita dah dapat barang itu sendiri? Inspirasi daripada di luar negara ataupun dalam negeri. Kita lihat macam mana dia orang mempamerkan. Dari situ kita tak cuba juga. Itu inspirasi saya. Okey. Kita tahu Puan Dayang Mariana memang dah expert bukan saja dalam Malaysia tapi juga di luar negara. Boleh tak kita tahu juga secara jujurnya, ada beza tak sebenarnya perniagaan dalam talian dekat Malaysia dengan luar negara? Exposure dia macam mana kalau Puan Dayang Mariana tengoklah? Exposure dia kalau dekat luar negara, dia orang lagi berani mempamerkan. Tapi kalau dekat Malaysia maybe dia tak nak letak details, Dan bagaimana pula dengan sokongan daripada pihak-pihak berwajib ataupun organisasi tempatan kita? Adakah mereka memberi support yang banyak sebenarnya? Sungguh. Macam daripada Okeshi, dia orang sangat memberi, very supportive dan dia orang mengadakan training khusus untuk usahawan-usahawan di luar sana. Okey, kita nak tanya terus sebelum kita mengakhiri siaran Suara Wanita hari ini. Apa tips untuk menjadi seorang peniaga yang baik
dan juga untuk menjadi pelanggan yang baik supaya kedua-duanya berada dalam situasi win-win situation, Puan Dayang? Oh, kita kena hasilkan produk yang berkualiti. Okey. Dan kita kena minta pandangan daripada customer kita, apa yang dia orang nak daripada kita. Dan seterusnya, bagaimana pula dengan pelanggan? Adakah mereka perlu pastikan supaya social media sesebuah produk itu wujud? Ya, mereka kena pastikan yang akaun tu legit, wujud, dan kita jangan sesuka hati terus membeli. Kita kena survey dulu, and then yang penting kita tengok review daripada orang ramai ataupun komen. Untuk memastikan dia tak ada unsur-unsur penipuan. Okey. Dan kita nak tahu juga apa benda yang patut kita elak tiap kali kalau kita nak membeli belah dalam talian ini. Contohnya apa? Tips-tips dia. Apa benda yang kita perlu elak? Yang perlu dielakkan, jangan membuat terus pembayaran. Okey. Kita kena kaji selidik dulu. Okay. Dan kita kena selalu sentiasa up to date dengan customer kita, minta feedback dan tengok dia whether dia memang betul menjual barang di atas talian. Okey, dan last kali mungkin kita juga nak tanya, kita tahu Siaran Suara Wanita ini adalah salah sebuah platform untuk mengangkat kisah-kisah kejayaan kerjaya wanita-wanita tempatan kita supaya menjadi motivasi dan juga inspirasi buat anda di luar sana. Dan saya nak bagi peluang kepada Puan Dayang Mariana mungkin nak menyuarakan sesuatu buat mereka khususnya yang berniaga dalam talian ini. Ya, kepada usahawan-usahawan di luar sana, saya menasihati mereka supaya berkeyakinan dan jangan give up, jangan putus asa. Kalau maybe ada customer yang put you down, okay, then anggap je sebagai satu pengajaran. Dan kalau nak buat tu, all out. Okey, dan bersungguh-sungguh. Baik, terima kasih Puan Dayang Mariana kerana sudi bersama kami dalam Siaran Suara Wanita. Baiklah, ada banyak sebenarnya perkongsian menarik yang kita dapat hari ini daripada topik beli belah dalam talian. Pastikan apa yang kita lakukan kena ada jalan yang tepat dan make sure supaya kita tidak mudah give up dan juga putus asa. Seperti biasa, anda boleh hantarkan sebarang komen, pandangan ataupun cadangan anda terus ke wanita@tvstv.my. Terima kasih kerana memberi sokongan yang padu buat kami di Siaran Suara Wanita. Dan dengan ini saya akhiri Siaran Suara Wanita ini. Assalamualaikum dan salam hormat.